Sejarah kereta kebal terkuat di dunia. Kereta kebal merupakan satu senjata yang paling ampuh untuk digunakan dalam peperangan dan ia sangat digeruni oleh pihak lawan. Sejarah pernah membuktikan pembabitan artileri ini sangat memberi peranan utama dalam peperangan, apatah lagi ia membabitkan peperangan antara dua kuasa besar. Namun sedar atau tidak, di dalam catatan sejarah memang terdapat kereta kebal yang paling kuat pernah dihasilkan sewaktu Perang Dunia Kedua berlaku. Rekod sejarah ini telah dicatatkan mengikut kajian yang membabitkan peranan, kaedah tempur dan ketahanan sesuatu kereta kebal itu di medan perang. Mungkin ramai di antara kita yang sudah menonton filemnya. Dalam video ini kita akan membariskan senarai kekuatan kereta kebal terkuat di dunia bersama dengan cerita sejarah atau perjalanan hidup kereta kebal ini. Kereta kebal ini diberi nama M4 Sherman. Pengenalan M4 Sherman. Kereta kebal M4 Sherman, nama rasminya kereta kebal sederhana M4, merupakan kereta kebal paling banyak yang digunakan oleh pihak Amerika Syarikat dan beberapa negara berikat barat yang lain semasa Perang Dunia Kedua. Kereta kebal M4 Sherman terbukti boleh dipercayai, yang agak murah untuk dihasilkan dan terdapat dalam bilangan yang besar. Beribu-ribu telah diedarkan melalui program pinjam sewa Lend-Lease kepada Commonwealth British dan Kesatuan Soviet. Kereta kebal itu dinamakan oleh British sempena Jeneral Perang Saudara Amerika Jeneral William Tecumseh Sherman. M4 Sherman berkembang daripada kereta kebal sederhana M3 Lee perantaraan yang memiliki senjata utamanya dalam sponson tenggekan sisi. M4 mengekalkan kebanyakan reka bentuk mekanikal sebelumnya tetapi meletakkan meriam utama 75mm pada turret yang mampu berputar sepenuhnya. Satu ciri, pengstabil gyro stabilizer paksi tunggal tidak cukup tepat untuk membolehkan ia menembak ketika bergerak tetapi dapat membantu menjaga retikel pembidik pada sasaran agar apabila kereta kebal itu berhenti untuk menembak, meriam itu telah disasarkan ke arah yang betul. Arkiteknya menekankan kebolehpercayaan mekanikal, kemudahan pengeluaran dan penyelenggaraan, ketahanan, penyeragaman bahagian dan peluru dalam bilangan variasi yang terhad dan saiz dan berat badan yang sederhana. Faktor-faktor ini digabungkan dengan perisai dan persenjataan Sherman yang ketika itu unggul, menewaskan kereta kebal ringan dan sederhana Jerman yang digunapakai pada tahun 1939 hingga 1942. M4 seterusnya dihasilkan dalam bilangan yang besar. Ia menerajui banyak serangan oleh pihak berikat barat selepas tahun 1942. Apabila kereta kebal M4 memasuki pertempuran di Afrika Utara bersama tentera British di El Alamein pada musim luruh tahun 1942, ia meningkatkan kelebihan perisai pihak berikat dan mengatasi perisai pihak Aksis dan lebih baik berbanding reka bentuk kereta kebal ringan Jerman dan Itali. Atas sebab ini, tentera darat Amerika Syarikat percaya bahawa kereta kebal M4 adalah mencukupi untuk memenangi perperangan dan tiada tekanan telah buat bagi pembangunan lanjut kereta kebal. Kekangan logistik dan pengangkutan, seperti batasan yang dikenakan oleh jalan raya, pelabuhan dan jambatan, turut merumitkan pengenalan kereta kebal yang lebih berkebolehan tetapi lebih berat. Batalion pemusnah kereta kebal menggunakan kenderaan yang dibina pada badan dan chasis M4 tetapi dengan turret terbuka dan meriam halaju tinggi yang lebih berkesan turut mula digunakan secara meluas dalam pasukan tentera bersekutu. Malah menjelang 1944, sebahagian besar kereta kebal M4 Shermans mengekalkan senjata meriam 75mm dua tujuan mereka. Pada tahun 1944, M4 adalah lebih lemah berbanding kereta kebal berat Jerman yang bilangannya semakin meningkat tetapi masih mampu untuk bertempur dengan sokongan bersama dari bilangan yang lebih besar dan dengan sokongan dari pesawat pejuang pengebom dan bilangan meriam yang semakin meningkat. Penghasilan yang agak mudah membenarkan sejumlah besar kereta kebal M4 dihasilkan dan pelaburan bagi mendapatkan kembali kereta kebal dan pembaikan kereta kebal membenarkan kenderaan yang dilumpuhkan diperbaiki dan kembali berkhidmat dengan pantas. Faktor-faktor ini bergabung bagi memberi pihak berikat kelebihan bilangan dalam kebanyakan pertempuran dan banyak division infanteri telah dibekalkan dengan kereta kebal M4S dan pemusnah kereta kebal.
Selepas Perang Dunia Kedua, kereta kebal Sherman, terutamanya banyak dari versi yang lebih baik dan dinaik taraf, terus digunakan dalam perkhidmatan pertempuran dalam banyak konflik di seluruh dunia, termasuk pasukan PBB dalam Perang Korea, dengan Israel dalam Perang Arab-Israel, secara singkat dengan Vietnam Selatan dalam Perang Vietnam, dan dalam kedua-dua pihak Perang Indo-Pakistan tahun 1965. Teater Pasifik. Sungguh pun pertempuran di Operasi Teater Eropah, European Theatre of Operations ETO, terdiri daripada pertempuran perisai berprofil tinggi, sifat kebanyakannya tentera laut di Operasi Teater Pasifik iaitu Teater Pasifik. Operasi PTO meletakkannya pada status sederhana bagi kedua pihak Berikat dan Jepun. Sungguh pun tentera Amerika Syarikat memiliki 16 division perisai dan 70 batalion kereta kebal bebas semasa perang. Hanya 1/3 daripada batalion dan division telah dikerahkan pada Teater Pasifik. Tentera Imperial Jepun IJA mengerahkan hanya division kereta kebal kedua mereka ke Pasifik semasa perang. Kenderaan berperisai bagi kedua pihak kebanyakannya beroperasi di kawasan hutan yang tidak sesuai bagi peperangan perisai. Untuk jenis rupa bumi ini, pihak Jepun dan Berikat mendapati kereta kebal ringan lebih mudah untuk pengangkutan dan digunakan. Pada peringkat awal pertempuran di Pasifik, khususnya kempen Guadalcanal, kereta kebal ringan M2A4 Kor Marin Amerika Syarikat bertempur menentang kereta kebal ringan Type 95 Hago yang setara. Keduanya dilengkapi dengan meriam utama 37mm. Bagaimanapun, M2 dihasilkan pada tahun 1940 adalah 5 tahun lebih baru. Menjelang 1943, IJA masih menggunakan kereta kebal sederhana Type 95 dan Type 97 Chihal, sementara pihak Berikat dengan pantas menggantikan kereta kebal ringan mereka dengan M4S bersenjatakan meriam 75mm. Pihak China di India menerima 100 kereta kebal M4 Shermans dan menggunakannya dengan berkesan dalam serangan 1943 dan 1944 berikutnya. Untuk menangani kereta kebal Sherman, pihak Jepun membangunkan kereta kebal Type 3 Chinu dan yang lebih berat Type 4 Chitu. Kedua-dua kereta kebal bersenjatakan meriam 75mm, meskipun jenis yang berbeza. Hanya 166 jenis 3 dan 2 jenis 4 dibina dan tiada satu pun terbabit dalam pertempuran. Ia telah disimpan untuk mempertahankan tanah air Jepun, meninggalkan kereta kebal ringan dan sederhana vintage tahun 1930 untuk berperang melawan kenderaan berperisai sederhana Berikat yang dibina pada 1940-an. Dalam tahun akhir perang, amunisi letupan tinggi pelbagai guna General Purpose High Explosive HE lebih digemari kerana peluru perobek perisai yang telah direka bagi menembusi keluli lebih tebal, sering melepasi perisai nipis kereta kebal Type 95 Hago, kereta kebal Jepun yang paling sering dijumpai, dan tembus ke sebelah sana tanpa berhenti. Sungguh pun meriam halaju tinggi pada pembinasa kereta kebal berguna bagi membinasakan perkubuan. Kereta kebal M4S yang dilengkapi dengan penyembur api sering digunakan kerana tembakan langsung jarang membinasakan perkubuan Jepun. Sejarah perkhidmatan. Semasa Perang Dunia II, sekitar 19,247 buah kereta kebal Shermans telah diserahkan kepada tentera Amerika Syarikat dan kira-kira 1,114 buah untuk Kor Marin Amerika Syarikat. Amerika Syarikat turut membekalkan 17,184 buah Sherman kepada Great Britain, beberapa yang seterusnya dihantar ke Kanada dan Poland bebas, manakala Kesatuan Soviet menerima 4,102 buah dan dianggarkan 812 telah dihantar ke China. Bilangan ini telah dibahagikan lanjut lagi kepada negara sekutu masing-masing. Kor Marin Amerika Syarikat menggunakan M4A2 diesel dan M4A3 petrol di Pasifik. Walau bagaimanapun, Ketua Angkatan Perisai Tentera Darat, Lieutenant General Yaqub L. Davis, mengarahkan bahawa Shermans berenjin diesel tidak digunakan oleh pihak tentera di luar zon dalaman benua Amerika Syarikat. Pihak tentera menggunakan kesemua jenis, sama ada untuk latihan atau ujian di Amerika Syarikat, tetapi bertujuan agar kereta kebal M4A2 dan M4A4 dengan enjin A57 multibank untuk menjadi ekspor utama pajak pinjam.
Shermans telah diedarkan dalam bilangan yang kecil bagi suai kenal pada Division Perisai Amerika Syarikat apabila terdapat perkembangan dalam kempen Gurun Barat. Kuasa-kuasa Aksis telah menguasai Tobruk dan telah mara ke Mesir dan talian bekalan Britain melalui terusan Suez terancam. Amerika Syarikat menimbangkan untuk mengumpul semua Shermans bersama-sama supaya dapat menghantar bahagian perisai kedua di bawah pimpinan Patton untuk mengukuhkan Mesir, tetapi menghantar Shermans secara langsung kepada pihak British adalah lebih pantas dan lebih 300 kereta kebal, kebanyakannya M4A1S tetapi juga termasuk M4A2S telah tiba di sana menjelang September 1942. Kereta kebal Shermans tersebut telah diubah suai bagi peperangan padang pasir dengan pemasangan penapis pasir atas trek dan tempat penyimpanan lain. Kereta kebal Sherman pertama kali terbabit dalam pertempuran di Pertempuran El Alamein kedua pada bulan Oktober 1942 dengan tentera Kelapan British. Pada permulaan serangan, terdapat 252 kereta kebal sesuai untuk beraksi. Ia dibekalkan kepada Brigade ke-9 berperisai British dengan Division New Zealand, Brigade berperisai kedua, Division berperisai 1 dan Brigade berperisai ke-8 dan ke-20 bahagian berperisai ke-10. Pertembungan pertama mereka dengan kereta kebal menentang kereta kebal Panzer 3 dan 4 Jerman yang dilengkapi dengan meriam 50mm dan 75mm panjang menembak mereka pada jarak 2000 ela. Terdapat korban di kedua-dua belah pihak. Kereta kebal Shermans Amerika Syarikat yang pertama terlibat dalam pertempuran merupakan M4A1S dalam Operasi Torch iaitu Obor pada bulan berikutnya. Pada 6 Disember berhampiran Teborba, platoon di bawah Batalion Kedua, Regimen Perisai 13 telah tewas pada kereta kebal musuh dan senjata anti kereta kebal. Tambahan M4S dan M4A1S menggantikan M3S bagi Batalion Kereta Kebal di Amerika Syarikat sepanjang kempen Afrika Utara. Kereta kebal M4 dan M4A1 merupakan jenis utama dalam unit Amerika Syarikat sehingga akhir tahun 1944 apabila tentera mula menggantikannya dengan pilihan M4A3 yang memiliki enjin 500 tenaga kuda 370 kW yang lebih berkuasa. Sesetengah kereta kebal M4S dan M4A1S terus berkhidmat dalam perkhidmatan Amerika Syarikat sepanjang perperangan. Kereta kebal Sherman yang pertama memasuki pertempuran dengan meriam 76mm pada Julai 1944 merupakan kereta kebal M4A1 diikuti rapat oleh M4A3. Menjelang akhir perang, kira-kira separuh Sherman tentera Amerika Syarikat di Eropah memiliki meriam 76mm. Sherman pertama dilengkapi HVSS memasuki pertempuran adalah M4A3 76W pada Disember 1944. Doktrin Pembinasa Kereta Kebal. Jeneral Leslie J. merupakan Ketua Pasukan Tentera Darat. McNair, bekas pengendali artileri, menyokong pembinasa kereta kebal tank destroyer TD dalam pasukan perisai Amerika Syarikat. Kereta kebal adalah bagi menyokong infanteri dan menggunakan peluang penembusan. Kereta kebal musuh akan ditangani oleh pasukan pembinasa kereta kebal yang terdiri dari campuran pembinasa kereta kebal gerak sendiri dan meriam anti kereta kebal ditunda, tetapi ia tidak menolak doktrin perisai bagi kereta kebal menyerang kereta kebal musuh. Pembinasa kereta kebal akan menyerang kereta kebal musuh yang menembusi garis sahabat. Pembinasa kereta kebal Amerika Syarikat dikenali sebagai meriam pedati bermotor gun motor carriages sebagaimana sebarang kenderaan berperisai gerak sendiri tentera Amerika Syarikat yang membawa artileri kaliber besar adalah sama seperti kereta kebal tetapi berperisai ringam dengan turret terbuka bahagian atas. Pembinasa kereta kebal sepatutnya lebih pantas dan membawa meriam anti kereta kebal yang lebih berkuasa berbanding kereta kebal perisai dikorbankan bagi kepantasan. McNair meluluskan peningkatan meriam 76mm bagi M4 Sherman dan pengeluaran bagi pembinasa kereta kebal meriam 90mm M36 tetapi dia bertegas menentang pembangunan T26 dan kereta kebal berat yang lain semasa tempoh penting 1943 kerana dia tidak melihat keperluan pertempuran untuk mereka. Pada pertengahan tahun 1943, Lt General Davis, Komander Tentera AS di Operasi Teater Eropah ETO, memohon 250 T-26S untuk digunakan dalam serangan ke atas Perancis.
McNair enggan. Davis merayu kepada Jeneral George Marshall, Ketua Tentera Staf. Marshall secara terus mengarahkan kereta kebal disediakan kepada ETO sebaik sahaja ia boleh dihasilkan. Tidak lama selepas pencerobohan Normandy, Jeneral Dwight D. Eisenhower telah meminta kereta kebal berat kini ditetapkan M26 Pershing, tetapi bangkangan McNair yang berterusan menangguhkan pengeluaran. Jeneral Marshall sekali lagi campur tangan dan kereta kebal itu akhirnya mula dihasilkan. Walau bagaimanapun, hanya beberapa unit yang digunakan dalam pertempuran sekitar 25 Februari 1945 terlalu lewat untuk memberi apa-apa kesan di medan perang. Itulah sejarah kereta kebal yang diiktiraf paling terkuat di dunia oleh pemerhati Perang Dunia. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa pandangan yang menyatakan bukan alatan perang sahaja yang membantu memenangkan sesuatu peperangan, tetapi ia juga berlandaskan kepada kemahiran pengendali serta kru kereta kebal tersebut. Apa juga pandangan, ia tetap memberi makna kepada kajian dan dapatan dalam tragedi yang menimpa dunia. Terima kasih kepada anda semua kerana setia menonton. Semoga bertemu lagi di video kami yang seterusnya.